Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada petang yang mulia ini dapat kita bersama-sama dalam satu diskusi buku buku yang dikarang oleh Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang yang bertajuk Bicara Ini Demi Perpaduan. Jadi sebelum kita pergi jauh untuk membincangkan buku ini, suka untuk saya cerita sikit biodata ringkas penulis. Walaupun kita tahu semua maklum bahawa penulis ini ialah penulis yang terkenal, Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, siapa yang tak kenal. Tapi saya bacakan juga biodata ringkas supaya semua orang lebih mengenali penulis, siapa penulis sebenarnya. Jadi di bahagian belakang buku ni ada ditulis berkenaan dengan satu halaman berkenaan dengan kenali penulis, iaitu biodata ringkas lah. Biodata ringkas Tuan Guru. Jadi penulis ialah Presiden PAS sejak daripada tahun 2002 sehinggalah sekarang. Beliau juga ialah Ahli Parlimen Malaysia sejak daripada tahun 1990 sehingga 2004. Dan juga 2008 sehinggalah sekarang. Pernah menjadi mantan timbalan Presiden Kesatuan Ulama Islam Sedunia sejak daripada tahun 2014 sehingga tahun 2018. Kemudian penulis juga merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Rurendang sejak daripada tahun 1986. Saya tak lahir, 1986 sampai 2018. Kemudian beliau pernah menjadi Menteri Besar Terengganu pada tahun 1999 sehingga 2004 dan pernah menjadi Ketua Pembangkang Malaysia, Parlimen Malaysia pada tahun 2003 sehingga tahun 2004. Kemudian saya nak cerita sikit berkenaan dengan penglibatan politik ataupun penglibatan di peringkat antarabangsa yang ada kaitannya dengan tajuk buku ni, Bicara Ini Demi Perpaduan. Jarang kita tengok penulis buku ni dia ada syarat dengan pengalaman-pengalaman perpaduan yang dibawa. Ada banyak agenda-agenda perpaduan, bukan sahaja agenda itu semata-mata agenda, tetapi Tuan Guru ataupun penulis dia membawa sendiri, melaksanakan sendiri agenda yang dibawanya. Jadi penglibatan antarabangsa, penglibatan antarabangsa penulis, beliau pernah menjadi Ketua Pelajar Malaysia Universiti Islam Madinah. Kemudian pernah menjadi Setiausaha Agung Gabungan Pelajar-Pelajar Asia Tenggara di Madinah. Di Mesir pula, beliau menjadi Setiausaha Seksyen Syariah dan Undang-Undang Persatuan Melayu Republik Mesir. Sebagai pemimpin kanan PAS, Tuan Guru Haji Hadi Awang banyak terlibat di peringkat antarabangsa. Ini saya nak sebutkan ni, di peringkat antarabangsa. Jadi Tuan Guru merupakan ahli lembaga pemegang amanah Muassasah Al-Quds yang dipengerusikan oleh Syekh Dr. Yusof Al-Qaradawi. Beliau juga merupakan ahli lembaga Majma' Takrib Mazahib Sedunia. Ini antara lembaga penting dalam mendekatkan, menyatukan antara mazhab-mazhab. Yang kita tahu bahawa Asia Barat, negara-negara Arab khususnya, mereka banyak bertelagah antara satu sama lain, dan Tok Guru merupakan antara watak penting dalam menyatupadukan antara dunia-dunia Arab ini. Tok Guru juga menjadi Ketua Perunding bagi mendamaikan krisis Perang di Yaman pada tahun 2010. Ini antara watak penting dalam Perang di Yaman ialah Tok Guru. Saya teringat lagi satu tulisan karangan Dr. Ridwan Muhammad Noor. Dr. Ridwan Muhammad Noor cerita bagaimana Tok Guru tanya Syekh Dr. Yusof Al-Qaradawi berkenaan dengan krisis di Yaman pada tahun 2010. Kemudian Dr. Yusof Al-Qaradawi sebut, dia kata dia minta Tok Guru sendiri yang pergi ke Yaman. Tok Guru minta nasihat pandangan Syekh Dr. Yusof Al-Qaradawi, tapi Syekh Qaradawi minta Tok Guru sendiri pergi ke Yaman.
untuk melihat suasana yang berlaku. Jadi sebab tu 2010 tu dia tengok Tok Guru antara orang kuat ataupun yang lead delegasi atas tiket kerajaan Malaysia sebenarnya. Pada waktu tu PAS dengan UMNO belum lagi ada apa-apa hubungan, tapi atas dasar penyatuan ummah ataupun atas dasar perpaduan ini, Tok Guru pergi ke Yaman untuk menyelesaikan isu di sana, konflik di sana. Kemudian pernah menjadi perunding krisis perang di Aceh sehingga menyumbang kepada pendamaian di waktu ini. Ini antara watak penting Tok Guru. Kemudian Tok Guru juga ahli penyelaras Sekretariat Parti Islam Sedunia yang berpusat di Istanbul, Turki. Jadi banyak lagi lah biodata ataupun pengalaman Tok Guru. Cuma poin yang saya sebutkan di sini ialah bagaimana Tok Guru ni ataupun penulis ini syarat dengan pengalaman perpaduannya sebelum dia menulis buku ataupun dalam idea dan gagasan penulisan buku yang dikarangnya ini berkenaan dengan perpaduan. Guru bukan sahaja menulis gagasan dan idea semata-mata, tapi syarat dengan pengalaman-pengalaman di peringkat antarabangsa dan juga di Malaysia khususnya. Kalau di Malaysia ni tak nak cerita panjang lah. Kita tengok bagaimana satu ketika dulu Tok Guru ni dia berbaik-baik dengan Datuk Seri Najib. Pada ketika itu kita tengok bahawa orang sedang mengkritik Datuk Seri Najib atas sebab isu 1MDB, dan pada ketika itulah tiba-tiba Tok Guru berbaik dengan Datuk Seri Najib atas tiket bersama dengan kerajaan Malaysia dalam isu-isu perpaduan. Kalau kita tengok dari sudut langkah politiknya memang agak keterbelakang, tapi bila kita tengok sebenarnya Tok Guru ni berpandangan jauh. Perpaduannya merentas ideologi, merentas politik, merentas agama, merentas bangsa. Sebab itu selepas daripada kemenangan Pakatan Harapan juga kita tengok belum apa-apa lagi Tok Guru dah jumpa dengan Tun Mahathir. Itu antara langkah perpaduan ataupun langkah penyatuan yang dibawa oleh Tok Guru. Sehinggalah wujudnya Kerajaan Perikatan Nasional. Kita tak boleh nafi bahawa kerajaan hari ini banyak jasa-jasa Tok Guru yang telah membawa agenda penyatuan ummah ini. Sehinggalah wujudlah Muafakat Nasional dan juga Perikatan Nasional. Okay. Seterusnya, sebelum kita pergi terus kepada perbincangan buku ini, suka untuk saya pergi kepada analisis buku. Analisis buku berkenaan dengan buku tulisan Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang ini. Jadi buku ini mengandungi 185 muka surat. Ada 185 muka surat, dan kemudian ada 3 bab. Buku ni ada 3 bab. Bab pertama, Islam segalanya. Bab kedua, cabaran semasa. Bab ketiga, Islam memimpin perpaduan. Jadi dalam ketiga-tiga bab ni ada 18 tajuk yang akan dibincangkan. Cuma hari ni kita tak bincang lah 18 tajuk. Kita akan bincang satu tajuk saja, insya-Allah. Kemudian dalam 18 topik ataupun tajuk ini, topik yang paling banyak Tok Guru tulis ialah topik berkenaan dengan masyarakat majmuk dan kepimpinan Muslim. Ada lebih kurang 16 topik, 16 muka surat yang dibincangkan dalam topik ini. Kemudian dalam banyak-banyak muka surat ni, 185 muka surat ni, 89 muka surat sahaja syarat dengan dalil-dalil daripada ayat Quran dan hadis. Ini menunjukkan bahawa buku tulisan Tok Guru ni bukan Tok Guru tulis semata-mata idea kosong. Maksudnya tidak ada bersandarkan kepada mana-mana dalil. Tak. 89 muka surat sahaja Tok Guru letakkan ayat Quran dan hadis. Maksudnya disandarkan dengan penuh dengan ayat dan hadis. Idea yang penuh dengan sandaran ayat Quran dan hadis. Baik, kita pergi terus kepada bab pertama. InsyaAllah hari ini kita berdiskusi, bukan je kita dengar ceramah saya seorang-seorang, tak. Sepatutnya ideanya ialah diskusi. Kalau nak level bedah buku tu yang detail tu mungkinlah bukan level saya ni. Saya ni mungkin level berdiskusi saja. Ataupun kita betulkan mana yang salah. Diskusi maksudnya kalau ada kesalahan fakta, kesalahan maklumat, kita boleh betulkan. Bukanlah bermakna apa yang saya cakap ni semua betul. Kita pun bimbang juga apa yang saya cakap ni boleh jadi lari daripada apa yang dimaksudkan oleh Tok Guru. Itu kita perlukan diskusi
Sebab kadang-kadang apa yang dimaksudkan oleh Tok Guru tu terlalu mendalam, sampai tahap kita pun tak boleh faham, susah nak faham, sehingga kan hari ini barulah kita nampak hasilnya. Itu pandangan Tok Guru yang sangat jauh lah. Baik, dalam bab pertama ini ialah tajuknya ialah jika Islam mentadbir. Ini tajuk dalam bab pertama. Jadi Tok Guru di awal penulisan Tok Guru dalam tajuk ini, jika Islam mentadbir, ini ialah Tok Guru tulis dengan Islam mengikut bahasa Al-Quran berasal daripada perkataan ad-din. Ia tidak mampu ditakrifkan oleh perkataan agama dan ideologi dalam bahasa lain kerana tidak menepati kesempurnaan maksud dan objektifnya secara ilmu dan amali. Jadi apa yang Tok Guru nak sampaikan kepada kita ialah definisi Islam itu adalah sebagai ad-din. Dan ad-din ini adalah istilah yang tidak mampu ditakrifkan, diterjemahkan kepada mana-mana bahasa, kerana ia adalah terlalu sempurna. Sebab tu kadang-kadang masyarakat hari ini dia salah tafsir ataupun salah faham berkenaan dengan makna Islam dan ad-din itu sendiri. Kalau orang putih dia terjemah ad-din itu lebih kepada religion, kalau bahasa Melayu lebih kepada agama, sedangkan itu bukan fahaman ataupun definisi yang sebenar. Kalau nak cerita bab ad-din ini, dia sangat panjang. Kalau kita pernah baca buku tulisan Guru juga, Islam, Fikrah, Harakah dan Daulah, di situ ada perincikan secara jelas, secara detail berkenaan dengan ad-din itu. Apa itu ad-din? Saya nak sentuh sikitlah apa yang pernah ditulis oleh Tuan Guru sendiri ataupun pernah ditulis oleh penulis buku ini sendiri. Bagaimana penulis mendetailkan apa itu Islam sebagai ad-din. Jadi apa yang dalam penulisan Tuan Guru sendiri, bagaimana penulis menceritakan bagaimana Islam itu bukannya hanya difahami dari sudut ritual semata-mata. Kadang-kadang ada orang faham agama Islam ataupun Islam ni, dia faham agama Islam ni hanya beribadat di masjid semata-mata. Bukan itu yang dimaksudkan dengan Islam. Islam itu meliputi semua aspek kehidupan, politik, ekonomi, sosial dan seluruh undang-undang dan seluruh kehidupan kita. Sebab itu dalam penulisannya disebut Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak, dia pernah menulis kepada sahabatnya yang beriktikaf di Mekah dengan meninggalkan tugas jihad. Imam Abdullah bin Al-Mubarak ni dia tegur sahabat dia sebab dia meninggalkan tugas jihad. Jadi apa Imam Abdullah bin Al-Mubarak ni sebut? Dia kata, wahai saudara yang sedang beribadat di tanah suci, kalau saudara melihat kami, saudara akan ketahui saudara hanya bermain dengan ibadat. Siapa yang pipinya berlumuran air mata, maka leher kami berlumuran darah. Kalau kudamu penat di dalam kebatilan, maka kuda kami penat di medan perang. Dia nak tunjuk bahawa bukan itu sahaja yang perlu dilaksanakan oleh seorang Muslim, seorang yang beriman, tapi perlu juga melaksanakan tugas jihad, yang mana salah satu daripada seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian buku ni juga menyebut bagaimana tidakkah para rasul alaihi salam merupakan ahli-ahli ibadah yang tekun. Rasul ni juga merupakan ahli ibadah yang tekun. Di samping itu juga mereka juga berjuang menentang taghut di zaman pemerintahan masing-masing. Sebab tu kita tengok sejarah-sejarah nabi-nabi dan rasul-rasul, kita tengok bahawa mereka ini juga merupakan pejuang-pejuang, bukannya sahaja fokus beribadah di masjid semata-mata ataupun fokus dengan ibadat taqarrub ila Allah semata-mata, tetapi mereka juga berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Jadi ada beberapa pengertian ataupun takrif ad-din ini. Kemudian di sini Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang mentakrifkan ada beberapa perkara. Takrif pertama, ad-din ini diterangkan dalam hadis Jibril ataupun hadis yang menceritakan bagaimana malaikat Jibril bertanya dengan Nabi SAW, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Faqala Rasulullah SAW, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila." Ini antara hadis Jibril yang diceritakan bagaimana maksud Islam itu sendiri, iaitu ceritakanlah kepada aku wahai Muhammad tentang Islam.
Rasulullah SAW menjawab, kau mengetahui tiada Tuhan melainkan Allah. Kemudian Muhammad itu Rasulullah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji di Baitullah jika mampu. Ini takrif pertama. Takrif kedua, ad-din ini ialah Islam bererti tunduk dan menyerah diri kepada Allah serta mentaatinya yang lahir dari kesedaran dan tidak dipaksa. Ini takrif kedua. Kemudian takrif ketiga saya baca laju je sebab banyak lagi yang kita nak bincang ni, baru bab pertama dan baru definisi ad-din. Takrif ketiga, Islam adalah way of life, peraturan yang bersifat mengatur hidup dan kehidupan manusia yang menjadi dasar dan akhlak yang mulia yang dibawa oleh Nabi SAW untuk disampaikan kepada umat manusia. Ini antara takrif ketiga. Takrif yang terakhir, takrif keempat ialah Islam merupakan kumpulan peraturan yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, baik peraturan yang berbentuk akidah, akhlak, ibadah, muamalat dan lain-lain yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini antara takrif-takrif ad-din itu sendiri. Kita tak ceritalah detail ad-din, cuma kita nak cerita bagaimana salah fahaman masyarakat pada hari ini melihat ataupun mendefinisikan ad-din ini dalam definisi yang salah. Kemudian dalam buku ni juga ditulis bagaimana Islam menolak teori sekularisme, Malaysia dan chauvinis, perkauman tanpa menafikan wujudnya kehidupan duniawi. Ini Tok Gong ceritakan bagaimana kita menolak semua fahaman-fahaman yang ada di dunia ni, ideologi yang ada di dunia ni, tapi tanpa kita nafikan wujudnya kehidupan duniawi. Maksudnya masyarakat berkehendak kepada ilmu, berkehendak kepada urusan-urusan dunia. Kemudian sikap chauvinis boleh mencetuskan pertembungan antara kaum sehingga boleh merosakkan konsep masyarakat madani. Ini poin kedua, ialah berkenaan dengan masyarakat madani. Poin yang pertama tadi Tok Guru sebut bagaimana Islam, perkataan ad-din itu. Yang kedua, poin di sini ialah bagaimana masyarakat madani, membangun masyarakat madani. Jadi dia ada dua dalam perkataan madani ini. Konsep masyarakat madani ini dia ada dua. Perkataan madani daripada ad-din yang saya sebutkan tadi, yang telah saya detailkan sikit tadi. Yang kedua, perkataan madani daripada tamadun. Ini memerlukan kepada masyarakat, pembentukan masyarakat. Mustahil manusia itu boleh hidup sendirian. Ini maksudnya madani, definisi madani yang kedua. Perlu digabungkan kedua-dua definisi ini, ad-din dan juga tamadun tadi. Tak boleh kita hanya ambil tamadun semata-mata. Kalau kita ambil tamadun semata-mata, bermakna kita juga mengiktiraf tamadun-tamadun daripada zaman-zaman yang lain yang bukan daripada zaman Islam. Sebab itu kita kena gabung, jalinkan di antara dua definisi, ad-din, tamadun, ad-din dan juga tamadun ini. Kemudian kita kena lihat bagaimana sirah Rasulullah SAW, iaitu menamakan negara pertama sebagai negara Madinah, yang menunjukkan bahawa Madinah ini ada elemen masyarakat majmuk di dalam negara Islam. Kemudian kita juga lihat bagaimana Piagam Madinah pada tahun 623 Masihi yang dulu juga mendalui lebih daripada 1000 tahun revolusi Perancis yang menjadi kebanggaan Barat. Slogan perpaduan, slogan demokrasi, ataupun kita panggil sebagai antara pencetus kepada demokrasi lah. Jadi sebenarnya Piagam Madinah ni juga ialah antara wujud di dalamnya bagaimana perlembagaan yang terkandung di dalamnya wujudnya masyarakat majmuk dalam negara Islam. Jadi ini antara poin kedua, ialah berkenaan dengan masyarakat madani. Kemudian yang ketiga, Islam mampu membawa perubahan holistik kerana datang dari Allah dan Maha mengetahui. Di poin ketiga ni ialah bagaimana Tok Guru ataupun penulis menceritakan bagaimana Islam ini mampu membawa perubahan holistik. Sebab Islam tu bukannya satu semata-mata, ataupun manusia ni bukan hidup, ataupun Islam ni definisi dia bukannya agama semata-mata yang seperti saya sebutkan tadi, tapi Islam ini mampu membawa perubahan yang holistik. Sebab apa? Sebab ciri rohani Islam tidak memisahkan jasad dan roh yang ada. Sebab
rohani Islam ni dia tak terpisah dengan jasad dan roh. Dia sebab ada kematian selepas itu. Jadi Islam itu lebih sempurna. Sebab itu bila sesiapa saja yang menjadi pemimpin dalam Islam ni, pemimpin, siapa saja yang dia pemimpin, dia sifatnya dia mesti takut dengan Allah. Dia takut dengan balasan di hari akhirat nanti. Sebab tu kita lihat bagaimana pemimpin yang betul-betul bertakwa. Di sini disebutkan kedaulatan negara yang hanya dipimpin oleh penganut Islam yang bertakwa sahaja dapat mewujudkan kerajaan yang adil terhadap semua dan bersih daripada salah. Pemimpin yang bertakwa sahaja yang boleh mewujudkan negara dari sudut aspek kebersihan, integriti, salah guna kuasa dan salah laku. Sebab apa? Sebab bila dia takut dengan Allah, dia takkan buat kesalahan-kesalahan yang besar, kesalahan-kesalahan kecil ataupun kesalahan-kesalahan, apatah lagi kesalahan-kesalahan yang besar yang melibatkan rasuah, penyalahgunaan kuasa dan sebagainya. Sebab tu contoh lihat di Kelantan, kita tengok lebih 30 tahun, lebih kurang 30 tahun Islam atau lebih kurang 30 tahun PAS memerintah di Kelantan, kita tengok rasuah tidak ada. Walaupun bertukar-tukar kerajaan, nak mencari kesalahan di Kelantan itu susah. Sebabnya kita boleh katakan memang sifat pemimpin-pemimpin di sana, dia lebih menekankan aspek ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian juga disebutkan bagaimana pengurusan ekonomi yang ketiga, poin ketiga. Sebelum tu saya nak baca sikit ayat Quran di sini. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnakum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam dan kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut, dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik, serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Tok Guru sebut naluri dan fitrah manusia itu bercirikan jasad, roh, akal bersendirian dan hidup bermasyarakat madani. Sekali lagi Tok Guru sebut bagaimana konsep masyarakat madani tekankan. Baik, dalam ayat Al-Quran Allah sebut ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai-bagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu bertaaruf, kamu saling mengenali. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa di kalangan kamu. Ayat ini nak menunjukkan bahawa adanya pelbagai kaum dan bangsa dan suku sakat adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh elak benda ni. Ini adalah naluri kita, naluri manusia itu sendiri. Cintakan kepada bangsa sendiri, cintakan kepada bahasa sendiri, itu naluri manusia. Jadi setelah berlaku beberapa abad ataupun bagaimana sejarahnya, manusia ini ditempatkan ke seluruh pelosok dunia di atas muka bumi, menjadikan mereka pelbagai bangsa dan budaya dengan perbezaan cuaca, hasil pertanian, galian serta ilmu pengetahuan. Ini bagaimana penulis mendefinisikan ayat ini sebagai manusia dia bertebaran di seluruh dunia, dan masing-masing memerlukan masing-masing. Tak boleh manusia ni hidup seorang-seorang, dalam satu kampung, hidup seorang, ataupun satu bangsa hidup seorang-seorang dengan bangsa dia. Dia tak boleh macam tu. Kemudian keperluan hidup manusia berhajat kepada banyak bahan. Ini yang saya sebutkan tadi. Memerlukan semua keperluan makanan, pakaian, tempat tinggal, alat perhubungan, perjalanan, kenderaan. Jadi maka diwajibkan bermuamalah dan bergaul di antara satu sama lain. Ini yang dikatakan sebagai lita'arafu itu tadi. Jadi sekali lagi masyarakat madani disebutkan dalam buku ini. Kemudian poin yang keempat. Poin yang keempat ialah pengurusan ekonomi dan negara. Ini ialah poin yang saya boleh kata poin yang terakhir lah.
Dalam aspek pengurusan ekonomi negara, Islam mengutamakan hasil bumi dan pungutan yang diwajibkan ke atas rakyat di tahap kemampuan. Maka konsep cukai yang membebankan dan membebankan semua termasuk si miskin dan penganggur tidak digalakkan kecuali dalam keadaan darurat. Ini bagaimana polis menekankan aspek pengurusan ekonomi jangan hanya berlega dalam kalangan orang kaya. Ayat yang biasa kita dengar ialah kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Maksudnya supaya harta itu tidak hanya berlega dalam kalangan orang kaya, dalam kalangan kamu. Kemudian bagaimana ialah kalau kita nak cerita bab cukai dalam Islam ni, Pasli pernah memberi pandangan dalam dokumen hijau, iaitu cukai ke atas keuntungan saham. Walaupun ada perdebatan di sana, tapi teori asasnya harta itu tidak berlega dalam kalangan orang kaya. Sebab tu dalam bincang bab cukai ni banyak, ada CGT-nya, ada CSST-nya, GST-nya, Real Property Tax-nya, apa lagi, VAT-nya. Jadi di situ ada perbahasan dan perdebatan dalam kalangan ulama bagaimana cukai-cukai ini dilaksanakan hukum hakam. Kemudian Islam pernah mengurus negara yang besar, mencecah 3 benua dan memimpin masyarakat majmuk berbagai agama, bangsa dan budaya. Sebab itu kalau kita tengok sejarah Islam ni, dia berjaya memerintah walaupun tak sampai 100 tahun, tapi Islam berkembang ke sebahagian daripada benua Asia, sebahagian Eropah dan di selatan Eropah dan utara Afrika. Maksudnya Islam ni berkembang dengan pesat. Tak sampai 100 tahun dia dah menguasai benua Asia, sebahagian Eropah, di selatan Eropah dan juga di utara Afrika. Jadi apa yang penulis nak gambarkan di sini ialah bagaimana sejarah negara Islam itu ataupun sejarah Islam tu dia pernah memimpin dunia. Jadi tak perlu kita nak risau. Kadang-kadang ialah ada dalam kalangan kita mungkin kita kata dia tak yakin dengan Islam, dia tak yakin dengan pentadbiran Islam tu sendiri. Sebab tu penulis juga pernah menyebut dalam ucapan-ucapan dia banyak kali lah. Tok Guru ni sebut, dia kata Nabi SAW diturunkan di Makkah yang kehidupannya kering pontang, yang tidak ada apa-apa, bukan tamadun besar, bukan tamadun dunia besar. Bukan Nabi SAW diturunkan di mana-mana tamadun besar, tapi diturunkan di tanah Arab yang kering pontang. Jadi bagaimana Nabi membina tamadun manusia itu, membina akhlaknya, membina akidahnya, sifat pribadinya, sehinggalah Islam mampu berkembang di seluruh pelosok dunia. Jadi inilah pembangunan insan itu yang ditekankan dalam Islam. Apa yang penulis tekankan di sini juga. Jadi Islam berjaya mewujudkan keamanan dan keselamatan rakyat dengan melaksanakan undang-undang syariat yang sukar menjatuhkan hukuman tetapi menakutkan penjenayah dan penyangka. Jadi ini antara undang-undang syariat. Ini antara poin yang seterusnya, iaitu pelaksanaan undang-undang syariat. Bagaimana hukuman ataupun pelaksanaan undang-undang syariat ini bukannya untuk bersifat zalim, untuk menakutkan, bukannya untuk orang kata apa, menzalimi manusia tu, tak, tapi ialah untuk tujuan mendidik. Sebab tu perumpamaan yang diberikan oleh penulis ataupun perumpamaan yang diberikan oleh Tok Guru biasanya, bagaimana kita tengok orang yang sakit kencing manis. Sakit kencing manis ni, doktor kata kaki dia kena potong, kena dipotong kaki dia. Tapi ada yang tak setuju, katanya zalim. Tak, itu bukan zalim, itu letakkan tempat pada sesuatunya, kena dipotong. Kemudian Tok Guru juga mengatakan bahawa Islam juga telah berjaya membangun tamadun Islam, hadarah Islamiyah, berpadukan ilmu wahyu, Al-Quran, hikmat kerasulan dan ilmu duniawi yang positif daripada semua bangsa yang bernaung di bawah kerajaan Islam. Poin hadarah Islamiyah ni juga penting, sebab hadarah Islamiyah ialah satu definisi atau satu istilah keterbukaan ilmu dan ambil manfaat daripada tamadun sebelum. Maksudnya hadarah Islamiyah ni adalah bagaimana Islam terbuka dari sudut ilmu, mengambil manfaat daripada zaman sebelum ini, tamadun sebelum ini, dan mengambil manfaat daripada tamadun yang semasa, dan melaksanakan pembaharuan atau penambahbaikan jika ada kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam tamadun semasa. Maksudnya Islam ni bukanlah jumud. Dia mengambil baik apa yang berlaku pada zaman yang sebelum itu ataupun berlaku pada zaman ataupun tamadun, ilmu pada tamadun semasa,
dan juga memperbaiki jika ada kelemahan-kelemahannya. Ini yang dimaksudkan dengan hadrah Islamiah. Jadi di akhir daripada bab ini, Tuan Guru ataupun penulis meletakkan satu ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa allazina min qablihim wa la yumakkinannahum dinahum allazi irtadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun. Allah menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh daripada kalangan kamu, wahai umat Muhammad, bahawa dia akan menjadikan mereka para khalifah, pemimpin yang memegang kuasa pemerintahan di bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka yang pernah berkuasa, dan dia akan menguatkan dan mengembangkan ad-din, iaitu Islam yang telah diredai untuk mereka, dan dia juga akan menggantikan mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan. Mereka terus beribadat kepadaku dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain denganku, dan ingatlah sesiapa yang kufur dan ingkar, sesungguhnya itu maka mereka ialah orang-orang yang derhaka. Jadi di akhir daripada bab ini, sekali lagi penulis menjelaskan bahawa Islam ini menyanggah konsep sekularisme yang memisahkan agama dengan urusan duniawi, sama ada mengharamkan semua agama atau membenarkan agama tanpa kuasa terhadap urusan duniawi. Jadi apa yang nak disampaikan di sini ialah, dalam bab pertama ini kesimpulannya dia ada 4 poin yang saya sebutkan tadi. Poin pertama ialah perkataan ad-din itu. Jika Islam mentadbir, ataupun tajuknya ialah jika Islam mentadbir. Jadi perkataan ad-din ini adalah bagaimana definisi ad-din ini perlu difahami oleh semua masyarakat, semua lapisan masyarakat. Yang kedua ialah bagaimana masyarakat madani membangun tamadun Islam, membangun masyarakat madani. Poin kedua, bagaimana penulis menekankan aspek duniawi dan ukhrawi. Maksudnya pemimpin perlu bertakwa, perlu takut kepada Allah untuk mengelakkan daripada ada unsur-unsur rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. Kemudian poin ketiga ialah Islam mampu membawa perubahan holistik. Islam ni dia boleh memimpin dan juga mampu membawa perubahan holistik. Sebab itu kita tengok bagaimana Islam ini ataupun bagaimana PAS mengambil jalan muwajahah silmiah, berhadapan dengan musuh dengan cara yang aman. Dan sebab itu kalau ketika mana PAS pembangkang dulu, demonstrasi pun mesti syaratnya ain. Ianya berbeza dengan mana-mana gerakan-gerakan yang lain yang kita tengok kadang-kadang demonstrasi mereka ini lebih kepada sifat radikal, sifat nak melawan je. Ini berbeza dengan apa yang Islam bawa. Duduk dalam demokrasi pun mesti syaratnya kena aman. Kemudian bagaimana pengurusan sejarah-sejarah pengurusan. Poin keempat ialah bagaimana pengurusan ekonomi dan pengurusan negara dan sejarahnya. Bagaimana penulis menyelusuri sejarah yang bagaimana Islam pernah memerintah 3 benua dan memimpin masyarakat majmuk. Ini antara poin yang keempat. Dan yang terakhirnya bagaimana kedaulatan undang-undang syariat, itulah bagaimana kita perlu melaksanakan undang-undang syariat yang mana telah termaktub di dalam Al-Quran. Benda yang tak boleh nak dibahaskan, bukannya bersifat furu', tapi ia bersifat qat'i yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Jadi saya rasa cukup sekadar itu untuk sesi diskusi kita pada hari ini. Saya nak tanya untuk bab 2 lagi sebab cukuplah setengah jam untuk kita bincangkan berkenaan dengan mukadimah buku ini, bicara ini perpaduan. Jadi untuk makluman, Sinarian telah membuat wacana Sinarian ataupun pidato Tuan Guru berkenaan berbicara tentang buku lah, bicara ini perpaduannya demi perpaduan. Jadi para penonton yang sedang melihat boleh pergi kepada wacana tersebut untuk melihat dengan lebih detail bagaimana Tuan Guru membahaskan berkenaan dengan buku ini. Dan ini tajuk bab pertama, banyak bab. Bab kedua ialah rahmatan lil alamin. Dan kemudian bab ketiga
3 apa? Adil syarat wajib seorang pemimpin. Kemudian Islam dan perpaduan masyarakat majmuk. Ni baru bab pertama. Bab kedua ada cabaran semasa pula. Bab ketiga baru Islam memimpin perpaduan. Itu barulah mungkin berkenaan dengan antara tajuknya lah masyarakat majmuk dan kepimpinan muslim menjaga stabiliti masyarakat majmuk. Itu barulah masuk kepada apa yang diperkatakan dengan bicara ini demi perpaduan. Yang pertama ni lebih kepada pengenalan Islam dan juga cabaran semasa. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Kalau ada soalan-soalan ada soalan ke? Jadi kalau ada soalan-soalan yang nak diutarakan boleh komen terus. InsyaAllah di sesi akan datang saya akan jawablah soalan-soalan tersebut. Saya minta maaf ada kesalahan fakta ke ataupun tak menarik ke pembentangan ni. Seperti saya sebutkan tadi, bukannya kita nak bedah buku secara detail, kita cuma nak diskusi. Kalau ada kesalahan boleh betulkan. Dan tujuan utamanya ialah supaya kita boleh menyebarkan gagasan dan idea Tuan Guru ni, idea penulis ni di masyarakat umum, supaya kita semua memahami apa yang sebenarnya Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang ni nak ceritakan kepada masyarakat. Dan ialah benda ni disebarkan secara meluas. Dan saya mengharapkan supaya anak-anak muda di luar sana boleh menyambut seruan ni ataupun boleh berdiskusi bersama dengan kami nanti pada sesi akan datang, ataupun nak menulis berkenaan dengan diskusi buku ni ataupun berkenaan dengan syarah buku ni pun boleh, tak ada masalah. Boleh PM terus kepada Pustaka Permata Ummah punya messenger tu, boleh bagi pandangan ataupun nak buat live pun tak ada masalah. InsyaAllah kita akan berikan ruang kepada anda semua. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.